Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita bersiaran daripada Kompleks Tanian Negeri Ajin. Saya Muhammad Fauzi Muhammad Zin selaku pengetua di kompleks ini. Dan sekarang kita berada di rumah pemprosesan tanah campuran kita. Dan saya harap hari ini insyaAllah lah kita dapat berkongsi sedikit sebanyak akan peri pentingnya penyediaan formulasi tanah campuran yang betul untuk kita sharing, kita berkongsi maklumat ini berdasarkan atas perkara-perkara yang telah kita laksanakan di sini. Jadi hari ini kita rasa dalam tempoh setahun kebelakangan ini begitu banyak kita rasa kita cubalah perkara baru dalam penyediaan formulation ini untuk kita share bersama tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok kenapa peri pentingnya penyediaan satu formulation tanah yang betul, kita rasa sekian lama perkara ini telah pun sebahagian besar daripada kita dah abai dah. Kita ambil sikap tidak kisah dan kita tidak peduli dan kita anggap penyelesai kepada masalah tanaman kita adalah hanyalah baja dan juga bahan-bahan penyubur tanaman yang berada di pasaran. Dan kita mengakui bahawa bahan-bahan tersebut amat penting, tapi kita lupa secara basic filosofinya tanah ini adalah ibu segala pertanian. Saya masih berpegang pada prinsip tanah adalah ibu pertanian yang perlu kita jaga, yang perlu kita mengambil kisah akan dia di segi kesuburan dia, keperluan dia, apa penambahbaikan yang perlu kita buat dan sebagainya. Jadi berasaskan think on believing. Kalau kita tengok apa yang telah kita buat, apa pencapaian daripada tanah ni, hari ni kita nak share dengan tuan-tuan. Jadi hari ni kita tengok di pasaran, kita ada pelbagai formulation. Jadi kita perlu meraihkan semua orang. Jadi hari ini bukanlah kita nak kata formulation yang kita ada di mana-mana itu yang terbaik, tapi yang paling penting apa matlamat akhir yang akan kita capai daripada penyediaan formulasi ini. Okey, untuk kita di sini. Jadi asas penyediaan formulasi kita adalah untuk menyediakan satu environment yang terbaik untuk tanaman kita. Sama ada sayur-sayuran, pokok buah-buahan, pokok yang bakal kita tanam. Jadi kita mengharapkan satu formulation yang terbaik ini yang akan membentuk satu environment yang cukup baik untuk merangsang satu perkembangan dan pertumbuhan akar yang aktif yang terbaik. Jadi itu asas kita. Jadi kita tak nak kata yang lain tidak bagus dan sebagainya, tapi indikator kita sebab tanaman ni adalah yang paling penting. Kalau kita berjaya mewujudkan sistem perakaran yang terbaik, kita yakin tanaman akan berkembang. Dan sistem akar yang baik inilah yang akan mampu untuk mengambil nutrisi yang ada, mengambil air yang ada, untuk dia membina makanan dia, untuk pembesaran dia dan untuk berhasil. Sama ada sayurannya, sama ada pokok kekalnya, pokok bunganya dan sebagainya. Okey. Jadi dalam kes ini, siapa yang kita fokus? Jadi bagi saya yang paling penting hari ini, macam saya kata tadi, sebahagian kita dah lupa. Kita sanggup melabur wang yang besar untuk beli benih yang terbaik, untuk beli baja dan juga penyubur tanaman yang terbaik. Tapi berapa ramai daripada kita yang memikirkan asas untuk kita menyediakan tapak untuk pembesaran tanaman itu sendiri. Sama ada untuk sayuran, untuk tanaman kekal. Jadi apa asas yang kita sedia untuk dia? Sedangkan kita sedia maklum bahawa lubang tanaman ini sekali saja seumur hidup dia. Jadi hari ini macam saya kata kita sanggup beli contoh durian RM100 sepokok, RM50 sepokok, RM200 sepokok. Tapi berapa orang sanggup melabur untuk menyediakan satu ruang perakaran dan pembesaran pokok yang terbaik untuk tanaman tersebut? Okey. Jadi hari ini saya nak tunjuk yang paling penting, asas yang kita develop
adalah perkembangan sistem perakaran. Jadi insyaAllah saya akan ambil contoh. Ini contoh anak pokok penanti durian yang kita kata asas. Hari ini semua orang bercakap durian. Jadi hari ini kita tidak ada masalah. Kita perlu bina sistem pokok penanti yang terbaik. Sistem pokok penanti yang terbaik, dia mesti ada asas. Asas dia apa yang paling penting kita nampak adalah bagaimana untuk merangsang sistem perakaran. Jadi sistem perakaran yang bagus, tuan-tuan tengok, ini yang kita nak. Kita perlu sistem akar yang kuat. Bila akar yang kuat macam ni, insya-Allah pokok ini akan dicantum dengan pelbagai sayang. Musangking ke, duri hitam dan sebagainya. Contoh yang ada di belakang saya. Jadi saya nak share dengan tuan-tuan, kenapa saya sebelum kita pergi kepada bagaimana nak menyedia formulation, saya nak tunjuk result atas apa yang kita nak capai. Jadi kita buatlah formulasi hebat macam mana, bagi saya yang paling penting adalah ending. Jadi ending yang saya nak fokus, yang saya nak share bersama tuan-tuan adalah bagaimana kita nak mewujudkan satu sistem akar yang baik. Dan saya yakin dan percaya dengan sistem akar yang baik, pokok kita mampu untuk respon kepada whatever baja dan bahan kesuburan yang kita beri kepada tanaman kita. Okey, jadi tuan-tuan saya nak maklum, okey. Saya akan tunjuk contoh. Ini adalah pokok yang telah kita cantum setahun 2 bulan. Kita cantum bulan April 2020. Jadi sebelum pada ini, saya hanya mengekalkan dia dengan saiz polybag ini. Dan inilah pertumbuhan dia. Dan minggu lepas, kita tukar polybag yang lebih besar. Tak sampai 10 hari kita dah nampak pucuk-pucuk baru, shoot-shoot baru, tunah baru keluar. Jadi, kefahaman kita mesti jelas bahawa bila sistem akar aktif, bergerak, berkembang, insya-Allah reflect dia, kesan daripada situ adalah pucuk-pucuk baru akan tumbuh. Okey. Dan saya nak share juga dengan tuan-tuan, pokok yang telah saya rebag. Ini adalah pokok musangking yang sama macam tadi, yang saya telah tukar banglo dia daripada rumah yang kecil kepada banglo yang besar, menggunakan formulation tanah kita, baru 4 bulan. Tuan-tuan tengok satu perubahan yang amat nyata. Kenapa jadi begini? Kerana sistem perakaran dia berkembang dengan begitu baik. Jadi sebab itulah kita kata, formulation tanah yang betul akan menjamin sistem perkembangan akar yang baik. Dan inilah yang kita harap untuk penanaman kita. Sama ada kita nak tanam di ladang, kita nak tanam di orang perseorangan dan sebagainya, terpulang. Jadi hari ini, kita kena bercerita bahawa kita sudah tidak ada lagi tanah-tanah yang terbaik. Sebagaimana 30-40 tahun yang lepas, kita tanah yang penuh dengan topsoil, tanah yang mempunyai ciri-ciri yang menepati kehendak tanaman. Hari ini sebahagian besar tanah kita adalah tanah terbuguna. Tanah yang ada sedikit sebanyak masalah. Jadi bila tanah sebut tanah yang ada sedikit sebanyak masalah, ianya perlu diperbaiki. Okey. Jadi dalam keadaan begitu, apa yang saya nampak, orang akan tanya saya, apa ciri-ciri tanah yang baik? Okey, ciri tanah yang baik adalah kita hendak satu keadaan kondisi tanah yang memenuhi kriteria dan keperluan yang diperlukan oleh pokok kita untuk pokok berkembang. Yang paling penting sistem perakaran dia, kedalaman tanah untuk akar berkembang mengikut peringkat umur dan jenis tanaman. Kemudian yang paling penting juga adalah ciri juga kandungan dalam tanah itu sendiri. Jadi sepintas lalu untuk saya kongsi dengan tuan-tuan, apakah ciri-ciri tanah yang terbaik. Sebagaimana kita tahu, tanah ini dia mempunyai liatnya, dia mempunyai kandungan pasirnya, dia mempunyai kandungan bahan organiknya. Dan yang paling penting juga, kita jangan lupa dalam tanah ini, Tuhan mengurniakan sumber hidupan-hidupan seni yang sepatutnya kita jaga dia, kita berkongsi dengan kondisi tanah kita. Dalam tanah kita ada mikrob yang berfaedah, ada cacing yang akan memberi baja dan mereputkan sumber-sumber, dan juga ada makhluk-makhluk lain yang simbiosis dengan tekstur tanah itu untuk mewujudkan satu keadaan yang terbaik untuk tanah. Jadi hari ini banyak kita lupa bagaimana untuk kaedah menghidupkan tanah, living soil. Jadi kita tengok hari ini banyak, macam saya duduk di pertanian ini, banyak orang datang jumpa kita, hanya bercakap tentang baja dan penyubur tanaman. Terlalu sedikit orang bercakap bila kita tanya,
Dia datang ke sini untuk beli benih. Kita tanya, apakah persiapan anda untuk tanam benih ini? Dia kata satu kerja mudah. Gali lubang terus tanam. Jadi kalau begitulah kaedahnya, kita agak sukar untuk mencapai standard pembesaran tanaman dengan tempoh masa yang kita berikan. Okey. Jadi tuan-tuan, saya nak share sikit dengan tuan-tuan, apakah ciri-ciri tanah yang terbaik? Pertama, tanah itu mestilah orang kata peroi, gembur, senang dikerjakan. Maksud bila peroi ini, dia bukan mengandungi pasir sahaja. Bila pasir yang banyak, dia tidak akan, daya kepegangan air dia akan jadi paling minimal. Tanah itu akan macam kita kata curah air ke daun keladi. Okey. Jadi yang keduanya, kandungan liat dia. Kandungan liat ini penting. Sebab kandungan liat ini akan membantu memegang keupayaan pegangan air dia. Tapi kalau kandungan liat ini begitu tinggi, tekstur tanah yang begitu halus, dia juga akan memadatkan tekstur tanah bila keadaan itu kering. So yang ketiganya adalah kandungan bahan organik dalam tanah yang kita buat. Jadi hari ini kita rasa sukar kita nak dapat istilahnya virgin soil, tanah yang mungkin duduk tempat-tempat yang belum diganggu kacau. Okey, jadi maksudnya tanah-tanah begitu sukar. Hari ini kita berdepan contoh, ramai orang datang jumpa bincang dengan kita, minta pandangan. Dia ada sebahagian besar tanah tapi tanah terbuguna, tanah yang telah ditambak, tapi dia masih berminat untuk mengusahakan sayur-sayuran sebagai program hobi, pertanian bandar dan sebagainya. Dan juga hari ini bila orang bercakap tentang durian, dia minta pandangan, boleh ke tidak nak tanam? Dia masih ada space jarak yang bersesuaian, cukup matahari dan sebagainya. Jadi kita bercakap dengan dia hari ini, tidak ada masalah dan tidak ada yang mustahil. Kecuali selepas kita buat penambahbaikan dari segi bagaimana untuk beri ruang macam yang saya maklum tadi, sistem akar itu berkembang dan kalau perlu tanah itu dibaiki, kita baiki. Jadi kita nampak itu adalah asas bagaimana kita bermula. Jadi dengan kandungan yang cukup lengkap, bila ada organik, bila dah ada gabungan pasir, pengudaraan tanah, kandungan mikro dan sebagainya, liat. Yang paling penting kita nak tanah kita, kalau basah dia tidaklah basah sebasah-basahnya, dia mampu untuk rilis bahagian air yang lebihan. Dan kalau kering, dia tidaklah kering sekeringnya. Kerana dia mungkin mempunyai kandungan bahan organik yang membantu untuk memegang tekstur tanah. Dan yang paling penting, tekstur tanah yang kita develop, mestilah peroi untuk perkembangan akar. Jadi bila akar mampu berkembang dengan baik, insya-Allah tuan-tuan boleh follow dengan baja yang terbaik di pasaran, penyubur tanaman terbaik, tuan-tuan akan nampak satu result yang baik. Sebagaimana yang saya tunjuk tadi. Okey, sebelum kita beralih kepada bagaimana penyediaan formulasi, apa bahan-bahannya, mungkin orang akan tanya, siapa agak-agaknya yang sepatutnya terlibat dalam program kursus kita hari ini? Jadi apa yang saya nampak hari ini yang paling penting, kita nak share apa yang telah kita ada. Dan contohnya, mereka yang terlibat dengan program pertanian bandar, mereka yang baru nak mengusahakan dusun, mungkin di belakang rumah ada tanah yang sekangkang kera. Tapi bagi saya, kita jangan fikir kita nak tanam durian 5 pokok tak boleh. Tidak ada yang mustahil. Jadi hari ini kita perkemaskan yang terbaik. Dan mungkin kita rasa usahawan-usahawan di luar sana yang terlibat dengan bunga-bungaan. Jadi tanah ini juga boleh diguna pakai. Okey, jadi saya ingat asasnya kita akan bergerak kepada asas penyediaan formulation dan bahan-bahan yang diguna pakai. Maksud saya bukanlah bahan ni mesti statik dan bahan ni mesti ini, tapi asas yang kita guna ada kekuatan dia. Jadi hari ini kalau dahulu kita belajar di mana-mana, duduk di universiti dan sebagainya, asas penyediaan tanah campuran ini adalah 3-2-1. Maksudnya 3 top soil, 2 pasir, 1 bahan organik. Jadi dengan peredaran masa, dengan perubahan, saya rasa keadaan tekstil begitu sudah tidak relevan. Kalau tuan-tuan nak tengok, ada saya buat. Jadi kalau 3-2-1 bagaimana tekstil dia, dengan formula yang macam-macam yang ada, kita buat bandingan. Saya berlapang dada, saya saling meraihkan, kita dah dapat sampling daripada hampir 7-8 buah nursery. Memang dia orang ada kekuatan masing-masing.
kita tidak perlu nak bersoal. Tapi yang paling penting hari ini, bagaimana kita boleh bersama untuk mewujudkan satu gandingan formulation yang terbaik untuk mencapai hasrat dan target sebagaimana yang kita tentukan tadi. Okey, jadi saya ingat kita boleh beralih kepada tempat yang asas kita menyediakan. Okey, jadi sebelum pada tu saya nak maklum bahawa di sini kita menyediakan 3 proses untuk penyediaan formulation kita. Kita ada cara yang manual, basic untuk kita ajar buat kursus ringkas. Kemudian kita ada mixture, mesin bacuhan. Dan yang ketiganya untuk pengeluaran secara volume, kita akan pergi kepada penggunaan mesin lah, jengkau, backhoe dan sebagainya. Jadi asas formulation kita saya akan maklum. Okey? Okey, kita akan bergerak kepada tempat pemrosesan kita. Jadi sekarang saya nak tunjuk dan saya nak kongsi dengan tuan-tuan, ini adalah bahan asas. Bahan asas yang kita guna. Jadi hari ini saya ada topsoil. Inilah standard topsoil yang saya mampu dapat dekat kawasan Ajil ini, yang dibekal oleh pembekal. Jadi ini kalau orang kata dah topsoil, ini saja. Kita tak mampu lagi untuk dapat the best topsoil sebagaimana dulu, kandungan organik banyak, yang orang kata yang dah terbaik pada masa itu. Jadi topsoil ini bila saya test pH dia 4.3, 4.2 sahaja. Jadi bayangkan tuan-tuan, kalau kita tanam tanaman, kita hanya berpuas hati dengan sekadar memasukkan topsoil saja ke dalam lubang tanaman. Jadi adakah berkesan baja yang kita beri dengan pH 4.2? Okey, yang berikutnya dalam formulation kita, kita juga masuk pasir sungai yang kasar. Apa peranan pasir sungai? Peranan pasir adalah sebagai membantu menambah pengairan udara dan juga untuk saliran kepada tanah kita. Dan bila formulation ini disatukan, dia akan membantu mewujudkan tanah yang poros, tanah yang peroi, yang baik untuk pengudaraan dan juga untuk perakaran. Okey, seterusnya, yang bahan yang paling penting saya rasa yang selama ni kita abai dan kita banyak di pasaran, arang. Arang ni adalah, hari ini seluruh dunia bercakap biochar teknologi. Hari ini di peringkat universiti juga sudah ada persatuan biochar dia. Jadi hari ini kita di sini kita cuba formulatekan, kita menggunakan arang. Hari ini kalau kita tengok apa peranan arang. Arang pH dia 9. Dia alkaline. Jadi bila kita masuk arang dalam tanah kita, kita akan gabung dengan bahan-bahan lain, dia akan meningkatkan carbon ratio dalam tanah. CN ratio dalam tanah kita akan meningkat, dan seterusnya dia akan membaiki tekstur tanah. Okey, seterusnya kita masuk juga sabuk. Kenapa sabuk? Sabuk ini adalah sabuk yang mentah, raw. Jadi sabuk ni kita akhirnya selepas satu peringkat dia akan bertukar kepada bahan organik yang akan memperkayakan tanah kita. Tapi tujuan kita masuk peringkat awal, dia akan bertindak sebagai pemegang air. Jadi bila kita blending nanti, dia akan bersama-sama dengan bancuhan kita buat, dia akan memegang sistem air kita. Jadi tanah kita akan punya kelembapan yang cukup baik untuk menggalakkan perkembangan sistem perakaran. Okey, tuan-tuan, kalau kita tengok kenapa kita guna sabuk? Sabuk ini kemungkinan kandungan pemakanan dia amat kurang. Tapi apa yang paling penting di sini, kita harus ingat sabuk ini adalah organik. Bila sebut bahan organik, sampai satu peringkat dia akan berlaku pereputan dan dia akan rilis semua unsur-unsur yang ada, tapi kita gabungkan. Tapi dalam peringkat ini, tujuan kita sabuk adalah untuk meningkatkan daya pegangan air dalam formulation kita. Sabuk. Okey. Jadi seterusnya kita juga bahan organik. Okey, bahan organik ini pelbagai di pasaran. Apa yang kita buat di sini, kita dah try macam-macam. Bahan organik yang kita guna ini, dalam formulation saya guna dengan volume yang agak tinggi. Sebab yang paling penting, bahan organik yang kita guna ini tidak merosakkan sistem akar pokok baru kita walaupun tanaman sayur-sayuran. Saya dah masuk bahan organik saya ini kepada sayur kobes.
dalam bekas tayar, contohnya kita dah masuk 4 skop. Nak tengok kesan dia. Dia tidak mati. Malah pokok kobeh itu berkembang dengan begitu baik. Dengan bahan organik, beratus jenis ada di pasaran. Jadi, bukan niat saya untuk kempen satu-satu produk, tapi yang paling penting hari ini, kita harus berlapang dada. Formulation yang kita buat, kita mengharapkan yang terbaik secara keseluruhan. Saya dah try pelbagai organik dengan bubuh kadar yang sama. Sebab, asasnya saya ingin biarlah formulation tanah kita mempunyai kandungan bahan organik yang tinggi. Hari ini bila kita bercakap bahan organik, hari ini dia bukan ada unsur NPK sahaja. Kita perlu dia ada micro yang berfaedah, EM dia. Dia ada kandungan-kandungan benda lain yang akan membantu untuk menjadikan formulation tanah kita ini tanah yang hidup. Bukan sekadar orang kata hadir dia itu tidak menyumbang sebarang kesan kepada proses penggiliran tanah kita. Jadi macam bioorganik ini saya telah guna untuk makluman tuan-tuan. Saya guna tanaman durian 7 bulan lepas. Siapa yang berminat boleh datang tengok. Saya tanam durian Musang King dalam baja ini. Nak pastikan betul sebagaimana pengeluar dia kata bahawa pokok tidak akan terjas. Memang tuan-tuan selepas 7 bulan pokok durian kita tidak mati. Dan saya tanam, saya mengharapkan pokok itu mati. Jadi daripada situ tuan-tuan, saya buat keputusan formulation baja ini boleh diguna pakai dalam formulasi tanah saya. Sebab saya nak bubuh, dia kandungan organik agak tinggi. Tanah saya yang kita ada formulation ini, tanah yang cukup fertile, tanah yang hidup, tanah yang ada mikrobnya, tanah yang ada akan membantu selepas pada ini untuk pembiakan mikroorganisme, cacing, tanah dan sebagainya. Jadi, di samping akar kita baik, kita boleh juga membantu unsur-unsur mikroorganisme lain untuk berkembang dalam formulation tanah yang kita buat. Okey, jadi untuk makluman tuan-tuan juga, saya juga memasuk baja NPK green, baja penyubur sebagai orang kata menggalau. Tapi kita tak nak baja yang kita bubuh, organik yang kita bubuh akan merosakkan sistem akar tanaman. Jadi itu yang paling penting. Okey, jadi hari ini saya dah tunjuk 7 perkara asas ini. Dan saya nak maklum pada tuan-tuan, selepas kita blend semua formula ini, macam saya kata tadi, soil saya berkisar pH 4.3, 4.5. Itu saja yang mampu saya dapat. Jadi dengan pH 4.3, mustahil pokok kita akan naik. Jadi dia perlu dibantu. Jadi arang pH dia 9. Bila kita masuk, sabuk ini bila dia masam nanti, pH dia akan down. Jadi dengan kombinasi yang kita buat. Sebab tu apa yang tuan-tuan nak tengok, kalau tuan-tuan tengok, tanah lepas kita buat, selepas 2 bulan, selepas 3 bulan, tanah yang paling kemudian kita nampak yang terbaik. Jadi apa asas di sini yang kita buat, kita mengharapkan, hari ini tuan-tuan tengok, di belakang saya, kita ada tanah yang cukup banyak, apa semua sekali. Jadi hari ini tanah yang orang kata belum lagi reput sepenuhnya. Jadi kalau tuan-tuan tengok, bila kita masuk selepas sebulan, 2 bulan, tuan-tuan akan nampak satu perkembangan tanaman yang terbaik. Kerana tekstur tanah sudah berubah. Daripada yang asal kepada yang ni, bila kita dah masuk air, kita bantu dengan sistem baja dan sebagainya, tekstur tanah kita sudah menjadi yang terbaik. Dan itulah harapan yang akan kita guna. Okey, jadi saya ingat, saya minta kru saya untuk bantu bacuhan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam 3 formulation ini, saya tengok bancuhan menggunakan mixture adalah yang terbaik. Okey, kita bacuh ni. Okay. Jadi untuk makluman tuan-tuan, bila kita sebut kita guna mixture, kita dapat blending dia first class. Okey, jadi kalau tuan-tuan tengok, kita dapat satu yang terbaik lah. Jadi yang kita guna cara manual ni bergantung kepada kita punya ni lah, cara kita blend dan sebagainya. Yang pakai jentera ni memang kita akui, walaupun kita dah cuba yang terbaik, tapi insya-Allah masa kita pengisian dan sebagainya, kita masih mengalami proses pencampuran untuk dapatkan bancuhan yang betul-betul sempurna. Okey, jadi sekarang saya akan tunjuk tuan-tuan formulation kita. Okey, secara basicnya, okey, tuan-tuan boleh catat. Saya ingin berkongsi tuan-tuan, saya ingin share. Ini saya rasa juga knowledge.
ilmu yang kita ada, kita tidak ada untuk ni. Okey. Kombinasi bahan-bahan ini, tuan-tuan boleh catat. Saya menggunakan untuk orang kata volume yang paling minimal, kita menggunakan 6 kereta tolak top soil. 6 kereta tolak lah. 6 kereta tolak penuh top soil. Yang keduanya, saya guna 1 kereta tolak pasir Sungai Kasar yang saya tunjuk tadi. Saya guna dalam bancuan ini 1 beg kokopit yang biasa tersedia di pasaran lah. Saya assume dia lebih kurang 1 kereta tolak juga. Saya menggunakan 1 kereta tolak, 1 suku kereta tolak untuk arang sekam. Arang sekam tu saya guna 1 suku. Kemudian kita masuk zeolite dan apa ni, kita masuk dolomite 3 kilo. 3 kilo. Dan kemudian kita guna bioorganik tadi 8 kilo. Jadi 8 kilo. Anak buah saya sedang blending. Dan kita masuk juga baja subur 500 gram. Jadi bancuhan ini kita akan keluarkan lebih kurang dalam 10 guning. Dan kita mampu mengeluarkan lebih kurang dalam 100 polybag. 100 polybag saiz 9x12. Isi yang penuh 4 liter per polybag. Jadi itulah asas blending kita. Dan kalau orang tanya pula mungkin di segi costing. Costing saya lebih, tuan-tuan kalau nak yang komersial, tuan-tuan boleh ambil juga rekod yang saya menggunakan secara jengkau. Okey, untuk makluman tuan-tuan, tuan boleh catat. Kita menggunakan 7 bucket penuh. 7 bucket penuh top soil. Kemudian kita akan guna 1 bucket pasir Sungai Sedang. Kita akan masukkan dalam blending kita arang sekam 1 beg jambu. 1 beg jambu ni saya jangkakan lebih kurang dalam 250 kilo kering. Ni arang sekam. Kemudian kita masuk organik kita 25 kilo 1 beg sebanyak 5 beg. Jadi memang orang yang datang kepada saya terkejut. Macam mana you berani guna 5 beg organik? Sebab dia takut formulation kita menyebabkan akar akan melecur. Akar kita akan lepuk dan sebagainya. Tapi apa yang kita buat, bagaimana sink of believing yang tuan-tuan tengok tadi, itulah result kita. Kita yakin dan kita very confident. Lepas pada itu kita juga masuk 1 beg 25 kilo kapur tadi, dolomite. Dan kita masuk juga dalam formulation kita 8 hingga 10 penyubur. Baja subur 15-15 dan kita blend sebagaimana yang tuan-tuan lihat yang berlombok di belakang. Yang ni adalah pemosesan yang menggunakan jengkau. Dengan pengalaman pemandu dia akan boleh blend yang lebih baik. Dan inilah yang kita guna akhirnya yang akan kita blend untuk kita jadikan formula kita tadi. Okey, jadi kalau orang tanya kos, satu ini dengan masuk semua sekali dengan tenaga bawah saya standby dalam 2 orang. Lepas tu sewa jengkau saya kira dalam 500 sehari. Jadi kos bahan semua sekali all in kita kira harga komersial. Jadi kos dia lebih kurang dalam 1000 hingga 1200 ringgit per bancuhan. Jadi untuk makluman tuan-tuan, satu bancuhan ni saya mampu mengeluarkan 200 guning. 200 guning isian minimal hampir 40 liter per guning. Saya tak pakai weight, saya pakai volume. Mana 36 hingga 40 liter, tapi sampling yang kita buat majority. Persampulan yang kita buat, kita satu guning itu mengandungi 40 liter isian. Dan jika kita isi dalam polybag ni, kita akan dapat satu guning kita akan dapat 10 polybag 4 liter per polybag. Jadi kos dia macam saya kata lebih kurang 1000 hingga 1200 untuk ni. Dan satu bancuhan lengkap ni saya mampu keluarkan polybag sebagaimana ada di belakang saya ni lebih kurang 2000 polybag. Jadi untuk makluman tuan-tuan, bila kita pakai jengkau, kita siap dengan barang yang ada setakat ini sebagai
hampir kita berjalan 6 bulan lebih ni, kita mampu mengeluarkan 5 hingga 6 bancuhan lengkap sehari. Jadi maksudnya kita mampu keluar lebih kurang dalam 10,000 polybag sehari. Okey, jadi saya ingat, okey, kita fokus kepada bancuhan tanah yang disediakan oleh anak buah saya. Tuan-tuan tengok, bila saya berkeyakinan penuh bahawa mustahil hanya satu produk mampu selesai segala masalah. Jadi sebab tu bila orang tanya saya, bila bercakap dengan kita beritahu. Formulation kita ada 7 bahan. 7 bahan ni bagaimana dia bergabung memainkan peranan masing-masing. Akhirnya selepas kita blend, kita dapat satu formulation tanah pH kita ikut 5.5 sehinggalah 5.8. Dan saya rasa for the start itu memadai dan itu mencukupi untuk kita memulakan proses penanaman, sama ada untuk tanaman kecil-kecilan dalam polybag pokok bunga, ataupun ini juga sebagai asas untuk kita blend dalam lubang tanaman kita. Hari ini semua orang bercakap, kita sanggup beli benih macam saya kata tadi, macam pokok durian, 100, 200 ringgit sepokok. Tapi hari ini kita mencerita pada mereka, seharusnya lubang juga dia sanggup prepare dengan nilai yang sama. Jadi hari ini tuan-tuan dengan formulation yang kita ada, tuan-tuan boleh dapatkan bekalan, tuan-tuan boleh menyediakan sendiri. Maksudnya inilah nilai yang akan kita masuk dalam lubang, kita bina banglo dia yang terbaik untuk perkembangan pokok. Dan ingat tuan-tuan, lubang ni inilah sekali seumur hidup dia. Jadi kalau kita buat macam ni, tidak ada yang mustahil. Selepas 3-4 tahun orang menikmati musangking, kita juga akan mendapat. Walaupun pokok itu kita tanam di tepi banglo kita, ditanam di sekeliling rumah kita, tidak ada yang mustahil. Hari ini mustahil kita nak dapat, kita perlu tunggu tanah 1 ekar, 2 ekar, kita baru nak berjinak dengan musangking dan sebagainya. Jadi bagi saya hari ini, contoh-contoh yang kita ada di depan, tuan-tuan boleh share dengan kita. Kita akan bersama tuan-tuan untuk membantu bahawa inilah kaedah dan juga arah perkembangan yang akan datang. Jadi saya di sini, saya tidak lagi lepas pada ini, hanya sekadar membekalkan benih untuk jualan. Tapi hari ini paling penting, kita wujud satu perkhidmatan baru. Kita nak bantu tuan-tuan di luar sana dapatkan benih daripada kita. Dalam masa yang sama kita akan beri khidmat nasihat. Dan juga mungkin lepas pada ini kita akan mula menjual tanah kita, ataupun kita kongsi dengan masyarakat di luar sana untuk bina satu perubahan yang baru. Jadi hari ini kita rasa zaman sudah berubah. Dan hari ini telah terbukti, orang tanam musangking hari ini 3 tahun setengah sudah dapat hasil. Jadi hari ini bukan lagi zaman dahulu dengan teknologi pembajaan, dengan sistem pengaedan dan sebagainya. Dan dengan penyediaan rumah tanaman yang betul, kita yakin kita juga menyahu sebagaimana pengusaha-pengusaha komersial yang lain. Okey, jadi tuan-tuan tengok, inilah bancuhan. Tapi bila menggunakan manual, tapi saya yakin dan percaya bahawa tuan-tuan yang ingin ada space di rumah, ada kemampuan, sumber yang saya cerita tadi, semua sumber yang senang didapati. Sumber yang ada di sekeliling kita, tuan-tuan boleh proses, menjadikan satu hobi yang menguntungkan, satu exercise yang baik, dan akhir tuan-tuan boleh terus tengok hasilnya kepada kejayaan penanaman kita. Okey, yang ni macam kita blending. Jadi saya rasa yang ni grade yang kedua lah. Manual ni kita nampak grade yang kedua. Inilah. Selepas kita gabungkan 7 perkara tadi, inilah akhirnya result kita. Jadi arang sudah bukan berbentuk arang. Sabuk bukan sudah berbentuk sabuk. Topsoil bukan topsoil. Pasir bukan lagi pasir. Dolomite. Semua bergabung menjadi satu formulation yang orang kata yang paling penting, yang akan membentuk sistem perakaran yang baik, yang membantu kejayaan tanaman kita. Jadi kita tidak lagi boleh berseronok hanyalah dengan satu-satu perkara mampu menyelesaikan semua masalah. Hari ini kita perlu berkongsi, kita perlu bergabung untuk dapatkan kombinasi yang terbaik, satu pasukan yang kuat. Jadi hari ini saya rasa dengan 7 gabungan ini, saya mampu mengeluarkan satu formulation yang kita telah uji. Kita rasa yang terbaik setakat ini. Dan kita ingin berkongsi maklumat ini bersama tuan-tuan di luar. Dan kita rasa kita berubah. Kita berubah hari ini, saya tak nak concentrate ini just untuk tanaman sayur tepi rumah, dalam polybag, pokok bunga dan sebagainya. Hari ini saya ingin bawa keadaan ini, kita fokus kepada penanaman kita dekat ladang.
Tidak ada yang mustahil. Tuan-tuan boleh bina di kawasan tuan-tuan, tuan-tuan boleh proses sendiri. Dan inilah bila orang bercakap konsep lubang yang besar, kita masuk sebahagian tanah ini dalam dan kita mulakan penanaman kita. Dan lengkap dengan sistem perairan, benih yang terbaik, dengan infrastruktur yang terbaik, saya yakin tidak ada yang mustahil. Dan kita mula bergerak ke arah pembangunan pertanian ala baru. Okey? Jadi sebagai akhirnya, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan bahawa saya rasa bermula pada tahun ini, kita di Kompleks Pertanian Negeri akan berkongsi dengan tuan-tuan. Kita akan mula share dengan tuan-tuan. Untuk tuan-tuan dapatkan bekalan tanah campuran formulation yang kita buat ini, kita nak share bersama tuan-tuan. Saya ada bentuk isian dalam guni yang mengandungi 40 liter isian. Jadi tuan-tuan boleh menghubungi kita. Tuan-tuan boleh bersama kita kontak Jabatan Pertanian di mana-mana. InsyaAllah kita di sini akan share dengan tuan-tuan. Dan yang paling penting juga untuk maklumat tuan-tuan, saya ada 50,000 tanah campuran yang siap saya masuk dalam polybag 9x12. Jadi hari ini tuan-tuan, saya ingin beri satu cabaran pada tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan kita dapat biji durian yang baik. Kita ada. Hari ini saya nak minta setiap orang daripada kita. Saya teringat kata-kata Profesor Dr. Hantuah daripada UPN. Satu pendekatan cukup baik. Dengan harga durian hari ini kadang-kadang orang kata tidak masuk akal yang dijual di pasaran. Jadi hari ini saya bersetuju dengan sarana Prof bahawa hari ini kita kena menggalakkan orang ramai mula menanam durian dengan cara kita sendiri. Tapi hari ini sebab tu saya nampak bila idea ini dicetuskan, hari ini kita dapatkan the best benih yang terbaik. Hari ini tuan-tuan saya ada di belakang saya. Tuan-tuan belum terlambat. Tuan-tuan boleh dapatkan bekalan daripada saya. Tuan-tuan semai biji yang terbaik. Selepas 6 bulan, tuan-tuan boleh menghubungi pegawai pertanian di daerah masing-masing. Kita akan ada kursus cantuman. Setiap orang akan ada 100-200 pokok penanti yang terbaik. Dan kita akan cantumkan dengan sayang. Hari ini jabatan akan memfokuskan kepada durian terbaik negeri Terengganu. Di 186. Okey. Durian nasi kunyit. Yang dikatakan jauh lebih baik daripada musangking. Jadi hari ini insya-Allah Terengganu, Jabatan Pertanian Terengganu ada simpanan sayang. Jadi tuan-tuan yang berminat, kita boleh mulakan. Bukan masa lagi untuk kita bergantung dengan orang untuk dapatkan pokok penanti yang pelbagai variation dan sebagainya. Jadi hari ini kita standard dah pokok penanti kita dengan formulation tanah yang betul. Lepas pada itu kita boleh follow dengan kaedah cantuman yang betul. Akhir tuan-tuan akan dapat the best sayang, tidak lagi tertipu dan sebagainya. Dan kita mulakan kaedah penanaman yang betul. Jadi sebagai promosinya, saya mengharapkan orang-orang di luar sana, orang-orang di luar sana bersama kita untuk kongsi dengan kita. Ilmu yang kita ada, produk yang kita ada, untuk kita sama terjemahkan di lapangan. Itu cabaran yang saya beri pada tuan-tuan. Dan saya, apa yang saya buat, kita percaya atas apa yang kita buat. Mana bukan kita kena harmoni, kita kena meraihkan. Macam saya kata tadi, kita ada pelbagai formulation. Kita tidak mendabik dada bahawa kita Jabatan Pertanian mempunyai, negeri Terengganu mempunyai the best formulation. Jadi hari ini kita nak berkongsi dengan masyarakat di luar. Kita nak berkongsi dengan seluruh warga kita. Hari ini kita nak lihat satu perkembangan pertanian ala baru. Bermula dengan penyediaan asas ibu pertanian yang betul. Jadi macam saya tekan tadi, kita dah melupa. Hari ini kalau kita tengok di overseas, orang sebelum menyediakan tanaman, orang akan fokus kepada tanah dahulu. Jadi hari ini kita ambil pendekatan bahawa kita perbetulkan isu tanah. Jadi barulah kita berlapang dada dengan baja yang baik, dengan formulation penyubur yang baik. Jadi hari ini kita kena ubah mindset kita. Hari ini kita dah lama dimainkan oleh orang kata, baja adalah penyelesai segala masalah. Hari ini kita reverse balik bahawa kita selesaikan isu tanah, insya-Allah segala baja yang ada pasaran itu yang terbaik. Jadi saya rasa ulang balik formulasi boleh? Okey, formulation Komposisi dia. Okey, composition sekali lagi. Okey. Mana yang ada ke lapangan boleh catat. Okey. Kalau tuan-tuan tengok, ini blending yang telah kita gaul tadi, kita bermula dengan macam saya kata top soil. Top soil yang kita dapat pada bekalan ni, kita dah test pH dia. Okey, 4.3, 4.5 memang keadaan berasid.
Jadi ada orang datang jumpa saya, Allah, dia kata ini saja yang diguna dalam lubang tanaman dia. Saya kata itu bukanlah yang terbaik. Jadi bila keadaan pH 4.3, 4.5, tuan-tuan masuklah baja macam mana pun tuan-tuan mengharapkan perkembangan terbaik, dia tidak akan berlaku. Okey. Jadi tanah ni, kita guna formulation manual ni, tuan-tuan boleh catat, kita guna 6 kereta tolak. 6 kereta tolak tanah. Okey. Yang keduanya, saya guna arang sekam. Arang sekam, bukan abu, arang. Arang warna hitam. Arang macam saya kata, kita nak bantu tingkatkan CM ratio dalam tanah kita. Dan arang ni tuan-tuan tengok, hari ni seluruh dunia bercakap biochar teknologi. Arang amat penting. Tapi saya tidak setuju bahawa arang ini kita guna bersendirian. Jadi dia kita akan blend masuk dalam formulation. Jadi arang ni dalam bancuhan kita, untuk manual ni kita guna 1 kereta tolak suku. Lebih pun tidak ada masalah. Jadi kita akan blend dia. Kemudian macam saya kata arang tadi pH 9. Okey. Yang berikutnya kita guna sabuk. Sabuk hancur sebagaimana sabuk yang buat fertigasi dan sebagainya. Jadi sabuk ni kita guna 1 beg. 1 beg ni saya andaikan 1 kereta tolak. Kemudian kita masuk juga dolomite. Dolomite dalam 3 kilo. Dolomite ni dia akan menstabilkan pH tanah. Dia akan membaiki tekstur tanah. Jadi saya nampak apa yang kita buat, dolomite still the best. Untuk membaiki tekstur tanah dan juga untuk menstabilkan pH tanah. Jadi seterusnya kita masuk juga organik tadi. Okey, organik ni dalam formulation ni, organik ni dikeluarkan di kilang dia 25 kilo satu beg. Kita pakai 1/3, lebih kurang 7 hingga 8 kilo. Jadi saya terpaksa beritahu terang organik ini yang kita guna. Soal isu promosi dan sebagainya, kita tidak ada kepentingan. Tapi kita base pada produk yang nyata setelah mengalami. Inilah produk yang saya kata bila saya guna dalam tanaman durian, kita masuk tanam dalam baja pun, durian kita tak mati. Daun pun tak luruh. Saya dah guna dalam sayur pun memang ni. Jadi inilah yang kita gabungkan dengan formulasi kita. Okey? Kemudian kita masuk juga baja subur, lebih kurang 500 gram dan kita blend. Dan inilah akhir produk kita yang untuk kita kongsi bersama tuan-tuan, dan kita mengharapkan tuan-tuan boleh buat jauh lebih baik daripada apa yang kita keluar di sini untuk kita share dengan tuan-tuan. Jadi hasil daripada penggunaan tanah ini, tuan-tuan boleh nampak, ini adalah true story, cerita benar. Kita yang kita buat dekat sini, kita tidak ada sebarang kepentingan. Kita untuk beri satu perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat di luar sana. So lepas pada ini, tuan-tuan boleh berurusan dengan pejabat, dan saya amat mengalu-ngalukan dan menghargai sokongan dan pandangan tuan-tuan. Jadi akhir kata, saya sekali lagi lah menjemput, maksudnya untuk bersama saya ada 50,000 polybag hari ini ready untuk dijual, dan saya ada juga tanah campuran dalam ni. Jadi sila berhubung balik dengan saya untuk dapat gambaran harga, costing dan sebagainya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya amat berbesar hati atas perhatian diberi. Jadi mungkin ada kekurangan, kelemahan di mana-mana, tapi kita insyaAllah kita boleh berhubung lepas pada ini. Jadi lagi sekali saya ucapkan terima kasih atas perhatian diberi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.